Okey, kita tengok jawapan nombor 1. Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada 2 atau lebih. Sebatian, benda yang terdiri daripada apa? 2 atau lebih apa? 2 atau lebih unsur. Unsur ni contohnya kita ada oksigen ke, kita ada hidrogen ke. Dia kalau lebih, oksigen ni ada lebih. Contohnya gas oksigen kan. Contohnya gas oksigen ada O2. So oksigen dia ada dua. Satu oksigen ada dua. Satu, dua. So dia lebih ni kita panggil dia sebatian. Sebab dia lebih daripada satu, terdiri daripada 2 atau lebih. Ataupun kita ada juga mungkin karbon dioksidasi O2. So dia ada karbon, ada oksigen. Oksigen pula ada 2, so ada 3 lah kan. Satu karbon, 2 oksigen, so ada 3. So ini kita panggil sebatian karbon dioksida. Okey, 2 atau lebih unsur yang bergabung secara tak nampak ni kat sini ni, secara kimia. Kalau campuran yang sebelum ni kita belajar, dia bergabung. Kalau campuran dia bergabung secara fizikal. Fizikal kita yang sendiri yang gabungkan dia. Tapi kalau sebatian, kita buat dia bergabung sendiri secara kimia. Karbon tambah oksigen, contohnya dia akan jadi karbon dioksida. Okey, nombor 2, padankan sebatian berikut dengan kegunaannya. Karbon dioksida, apakah kegunaan karbon dioksida? Karbon dioksida ni gas yang kita hembus keluarkan. So digunakan oleh siapa? Gas yang kita keluarkan digunakan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab kita ni manusia ni kan, manusia dia ambil, dia sedut gas oksigen untuk bernafas, dan kita keluarkan gas karbon dioksida kan. Kita ni lah manusia ni. Okey, manakala bagi tumbuhan dia ambil gas karbon dioksida untuk buat proses fotosintesis, dan dia keluarkan gas oksigen. Gas oksigen ni pula kita pun ambil. Macam itulah kitaran dia. Gas karbon dioksida yang kita keluarkan, pokok pun ambil. Jadi kita saling bergantungan antara tumbuhan dan manusia ni. Okey. Yang kedua, air digunakan untuk apa air ni? Untuk minum lah. Kita minum air kan. Manusia kena minum banyak air. Kalau tak minum air, badan jadi dehidrasi, terhidrat. Okey, amonia selalunya kita gunakan dalam penghasilan baja. Untuk hasilkan baja. Okey, kemudian yang terakhir sekali, natrium klorida. Natrium klorida ini ialah nama saintifik bagi garam. Garam yang di rumah kita tu, kalau dalam bahasa sains kita panggil natrium klorida. Cakap dengan mama ada natrium klorida rumah kita, maksudnya ada garam. Ada garam rumah kita. Okey. Kemudian kita tengok nombor 4. Air merupakan sebatian kimia yang terdiri daripada unsur hidrogen. Hidrogen simbol dia H besar, dan oksigen simbol dia O. Oleh itu air kepada komponennya dengan menggunakan kaedah kimia. Gajah di bawah menunjukkan
kaedah bagi menguraikan air kepada komponennya. Ini kita panggil kaedah. Kaedah apa ni macam ni? Ini ialah elektrolisis. Ini kita panggil kaedah elektrolisis. Dia ada sumber elektrik. Ni bateri kan dipakai. So akan ada arus elektrik mengalir ikut sini. So akan terhasil dua gas. Satu gas X, satu lagi gas Y. Okey, untuk kita senang ingat, okey, kita tengok pada simbol bateri ni. Okey, kamu tengok pada simbol bateri ni kan. Ini negatif, yang ini positif. So kita pun letaklah sini positif. Terminal positif. Sini terminal negatif. So di bahagian terminal positif, gas yang terhasil, nanti kita tengok gas apa. Di bahagian terminal negatif, gas yang terhasil, gas apa. Okey, kita jawab dulu soalan A. Namakan kaedah yang ditunjukkan itu. Ini ialah kaedah apa tadi cikgu cakap? Ini ialah kaedah elektrolisis. Okey, tuliskan formula kimia bagi air. Air ni tadi dia terdiri daripada hidrogen dan oksigen, dan juga selalu kita nampakkan air ini ialah, kalau formula dalam sainsnya, H2O. Ada dua hidrogen, ada satu H2O. Okey. Kenal pasti gas yang terkumpul. Gas X. Okey, yang terminal negatif ni tadi. Okey, ni negatif ni kan. Ni pergi pada X. So kita ingat, kalau negatif X, yang sini ialah gas hidrogen. Dia ada dua je ni, sama ada hidrogen ataupun oksigen yang tadi ni. Itu dua ni je. Kalau gas X ni hidrogen, Y ini oksigen. Kamu kena ingat lah. Tengok pada sini. Kalau negatif ni kan, negatif ni hidrogen. Positif ni oksigen. Okey. Jadi gas X tadi hidrogen, gas Y oksigen. Jangan ada benda lain pula, sebab air ni H2O. Maksudnya H ni hidrogen, O oksigen. Apakah nisbah isi padu gas X terhadap gas Y? Okey, kita tengok tadi hidrogen ada berapa? Ada dua kan? H2. H ada dua. So H ada dua. O ada berapa? O ada satu saja. Jadi 2 nisbah 1. Hidrogen 2, hidrogen 2, oksigen 1. Jadi apakah nisbah isi padu gas X kepada gas Y? 2 nisbah 1. Okey. Beberapa titis asid sulfurik ditambah ke dalam air untuk membantu penguraian air kepada komponennya. Nyatakan tujuan menambah asid ke dalam air. Apa tujuan kita tambah asid? Untuk membolehkan air, asid itu untuk mengkondaksikan arus elektrik. Okey. Cikgu, kalau tiada asid, arus elektrik tak mengalir ke dalam air? Mengalir juga, tapi bila kita masukkan asid, lagi cepat tindak balas itu berlaku. Kita nak merangsang supaya berlaku tindak balas tu dengan cepat lah, supaya cepat terhasilnya gas yang terkumpul. Okey.
5. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan perbandingan antara campuran dengan sebatian. Ingat lagi campuran yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, yang ini sebatian yang hari ni punya. So, kita tengok dulu kalau dikata perbandingan. Okey, tengok sini perbandingan. Perbandingan maksudnya kita kena bagi persamaan dan juga perbezaan. Itu maksud perbandingan. So di sini ada persamaan kan. So kita buat dulu persamaan. Terdiri daripada apa sama dia. Campuran dengan sebatian ni. Campuran dengan sebatian ni samanya dia terdiri daripada 2 atau lebih. 2 atau lebih bahan yang berbeza. Contoh campuran hari itu pasir tambahkan dengan tepung. Campuran juga kan, 2 atau lebih bahan yang berbeza. Paku besi dengan pasir, air dengan pasir. Maksudnya 2 atau lebih bahan yang berbeza. Okey, itu dia punya persamaan. Sekarang kita tengok dari segi perbezaan dia ni. Yang pertama dari segi pembentukan ikatan kimia. Dalam campuran ada ikatan kimia ke dalam campuran? Campuran hanya melibatkan fizikal. Jadi tiada ikatan kimia. Tiada ikatan kimia. Manakala pada sebatian ada ikatan kimia. Ada, tulis ada. Okey, selesai bahagian yang pertama. Yang kedua, pembentukan bahan baharu. Campuran, kalau kita campur, contoh cikgu campur magnet pula. Contoh cikgu campur paku dengan pasir. Jadi benda baru ke? Jadi roti ke kalau cikgu campur paku dengan pasir? Ada? Tiada kan? Dia masih lagi benda yang sama. Cumanya dia bercampur. Jadi kita tulis di sini tiada benda baru. Kalau sebatian tadi kita campurkan hidrogen dengan oksigen kan. Tengok dia jadi H2O, iaitu dia jadi air. Asal-asalnya hidrogen dengan oksigen saja, tiba-tiba jadi air. Maksudnya ada benda baharu. Boleh faham beza dia? Kalau campuran ni kita campur serbuk kopi dengan air kan, masih lagi jadi air kopi. Tiada benda baru, masih lagi benda yang sama. Tapi kalau sebatian dia jadi benda baru. Okey. Sifat bahan baharu berbanding sifat asal. Contohnya kalau campuran, sifat air kopi tadi selepas kita campur dengan air, apa sifat dia berubah ke? Tak berubah, masih lagi sama. Kan, paku campur dengan pasir, sifat paku masih lagi sama kan. Masih lagi boleh ditarik oleh magnet paku ni kalau kita campur dengan pasir pun. Tapi bagi sebatian, sifat baharu dia sudah berbeza. Berbeza. Macam tadi ni oksigen ni kan, oksigen ni ini gas yang kita sedut, yang kita tarik nafas tu kita sedut gas oksigen. Bila campur dengan hidrogen dia jadi air, kita tak sedut dah lah, kita minum dah lah. Maksudnya sifat dia tu sudah berbeza. Okey. Kemudian kaedah pengasingan. Kalau campuran kita asingkan, macam mana hari tu? Secara fizikal. Maksudnya kita boleh guna tangan kita, fizik. Kalau orang tanya apa sifat fizik kamu, sifat fizik saya kurus-kurus, ada tangan 2. Maksudnya benda tu kita boleh nampak dengan mata kita. Itu sifat fizikal. Jadi kita boleh pisahkan campuran ini menggunakan fizikal badan kita lah, boleh guna tangan kita kan. Tapi kalau kaedah pengasingan untuk sebatian, kita kena guna kaedah tadi ni. Ni kaedah ni, elektrolisis ni. Kita kena bantuan elektrolisis ni nak pisahkan. Okey, nak pisahkan air tadi ni supaya jadi balik hidrogen dengan oksigen. Jadi kita kata pengasingan dia ini secara
kimia. Okey. Okey, kalau ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okey, semak jawapan kamu.